Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan teori-teori dalam tajuk sistem perbankan dan penciptaan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Saya Raudatul Jannah binti Ahmad Ramazan, Syamina Umairah binti Syahrani, Syafiqah Akila binti Abdullah, Fatin Anisa binti Abdul Manaf dan Husna Mawardah binti Rahim. Yang pertama adalah teori kawalan penawaran wang, iaitu alat dasar monetari. Teori ini dipilih kerana dengan menggunakan teori ini, Bank Negara Malaysia dapat mengawal penawaran reserve yang dipegang oleh Bank Perdagangan. Seterusnya, Bank Negara juga dapat mengurangkan inflasi serta memastikan kestabilan harga dan kepercayaan umum terhadap nilai dan kestabilan mata wang negara. Dan juga, Bank Negara juga dapat memastikan pasaran wang yang seimbang di samping memupuk simpanan dan pelaburan. Teori ini boleh diguna pakai apabila negara mengalami inflasi dan kemerosotan ekonomi, iaitu dengan menggunakan operasi pasaran terbuka, nisbah risab dan juga kadar diskaun. Bagi operasi pasaran terbuka, Bank Pusat akan menjual bil pemenaraan dan bon kerajaan di pasaran modal kepada institusi kewangan dan juga orang ramai. Orang ramai yang membeli surat jaminan ini akan membuatkan pembayaran wang pada kerajaan. Dengan ini, jumlah wang yang ada pada orang ramai akan berkurang dan kesannya pengguna-pengguna akan mengurangkan permintaan agregat. Oleh itu, tindakan Bank Pusat ini akan mengurangkan Reserve Bank yang seterusnya akan mengurangkan keupayaan bank mencipta kredit. Kesannya, bekalan wang dalam ekonomi akan berkurangan dan inflasi tarikan permintaan dapat dikurangkan. Bagi nisbah rizab pula, semasa inflasi, nisbah ini digunakan dengan menaikkan nisbah rizab berkanun dan Bank Perdagangan akan terpaksa menyimpan lebih banyak wang tunai di Bank Pusat. Ini akan menyebabkan keupayaan Bank Perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit menurun dan ini juga akan menyebabkan bekalan wang dalam ekonomi di dalam negara berkurang. Oleh itu, kuasa beli masyarakat akan menurun dan tingkat harga barangan cenderung menurun dan ia akan menyebabkan ekonomi negara menjadi stabil semula. Semasa kemerosotan ekonomi pula, Bank Pusat akan menurunkan nisbah berkanun dan Bank Perdagangan akan menyimpan sedikit wang tunai di Bank Pusat. Ini akan menyebabkan kenaikan keupayaan Bank Perdagangan untuk memberi pinjaman dan penyertaan kredit. Oleh itu, bekalan wang dalam ekonomi negara akan bertambah dan kuasa beli masyarakat negara akan meningkat dan ini akan membuatkan tingkat harga barangan cenderung meningkat dan ekonomi akan kembali stabil semula. Bagi kadar diskaun, Bank Pusat akan menaikkan kadar diskaun terhadap pinjaman yang diberikan kepada Bank Perdagangan. Apabila Bank Pusat menaikkan kadar diskaun, ini akan menyebabkan Bank Perdagangan menaikkan kadar bunga terhadap pinjaman orang ramai. Kadar bunga yang tinggi menyebabkan kos meminjam meningkat dan pinjaman akan berkurangan. Perbelanjaan isi rumah turut berkurang, maka inflasi dapat diatasi. Akhir sekali, kaitan dengan senario dunia sebenar, teori ini seringkali digunakan oleh pelbagai negara jika sesebuah negara diambang ke inflasi dan cenderung ke arah kemerosotan ekonomi. Sebagai contoh, terdapat artikel yang mengatakan inflasi di Asia semasa berlakunya era pasca COVID-19 kini rendah berikutan dasar monetari yang berkesan mengikut kata ahli ekonomi. Ahli ekonomi itu juga berkata bahawa inflasi di Asia kekal rendah berbanding negara-negara maju seperti Eropah kerana dasar monetari yang berkesan oleh Bank Pusat. Ini menyebabkan terdapat jurang yang besar antara prospek inflasi di negara-negara maju dan juga Asia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiqah Akilah dan tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah peranan Bank Pusat. Kenapa teori ini dipilih? Bagi saya, Bank Pusat merupakan sesuatu yang menarik untuk dibincangkan kerana ia berupaya untuk mengubah keadaan ekonomi sesebuah negara melalui tindakan yang diambil. Bank Pusat merupakan institusi perbankan utama yang dimiliki kerajaan dan berfungsi mengatur kegiatan institusi kewangan dalam sesebuah ekonomi. Hanya terdapat satu Bank Pusat di setiap negara. Bank Pusat berkuasa untuk mengeluarkan dan mencetak mata wang. Bila teori ini boleh digunakan, Bank Pusat perlu mengambil tindakan apabila ekonomi negara meleset, berlakunya inflasi atau nilai mata wang negara jatuh.
Secara lazimnya, bank pusat memainkan banyak peranan penting dalam sesebuah negara. Antaranya ialah mencetak mata wang, menjadi jurubank kepada kerajaan, menjadi jurubank kepada bank perdagangan, melaksanakan dasar kewangan, mengawal kestabilan mata wang serta mengawal kegiatan bank perdagangan serta badan kewangan. Apakah kaitan teori ini dengan senario dunia sebenar? Saya mengambil contoh peristiwa di mana bank pusat negara-negara ini gagal untuk memainkan peranannya dengan baik. Bank pusat negara-negara ini telah mencetak wang dengan terlalu cepat sehingga menyebabkan hyperinflasi. Hyperinflasi merupakan keadaan di mana kadar inflasi sesuatu negara itu melebihi 50%. 5 negara yang menghadapi hyperinflasi paling teruk dalam sejarah dunia ialah Jerman pada tahun 1923, Greece pada tahun 1944, Hungary pada tahun 1946, Yugoslavia pada tahun 1994 dan negara Zimbabwe pada tahun 2008. Daripada 5 negara itu, Hungary merupakan negara yang menghadapi hyperinflasi paling teruk dalam sejarah dunia. Semasa Perang Dunia Kedua, Bank Pusat Hungary yang dikawal penuh kerajaan telah mengambil tindakan untuk mencetak wang berdasarkan jumlah perbelanjaan yang diunjurkan oleh kerajaan di dalam belanjawannya. Hungary telah menghadapi kadar inflasi bulanan tertinggi iaitu sebanyak 41.9 kuadrilion peratus. Harga barang dijual di kedai berganda setiap 16 jam. Pada tahun berlakunya hyperinflasi ini, mata wang terbesar yang dikeluarkan oleh Hungary ialah Pengo 100 kuintilion berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu Pengo 1000. Assalamualaikum, saya Fatih Anissa. Teori saya adalah teori pengantaraan kewangan perbankan. Kenapa teori ini dipilih? Yang pertama, teori ini dapat membuat keuntungan yang lumayan, di mana bank mengenakan kadar bunga ke atas peminjam yang bertindak sebagai pengantara kewangan untuk memperoleh pulangan. Yang kedua, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara hasil keuntungan yang diperolehi oleh bank perdagangan dengan menerima simpanan daripada orang ramai seperti simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap. Yang ketiga adalah mengurangkan risiko yang dikenakan terhadap golongan yang memberi pinjaman secara terus dengan cara bank akan menguruskan pengumpulan deposit dan sebagai pengantara untuk meminjamkannya daripada unit lebihan kepada unit kurangan dengan menilai kelayakan kredit pemohon peminjam. Bilakah teori ini digunakan? Teori ini digunakan apabila isi rumah dan firma ingin mendapatkan wang dengan cara meminjam di institusi kewangan. Pergerakan dana daripada unit surplus ke unit defisit melalui institusi kewangan ini sebagai pengantara yang secara keseluruhannya akan membentuk kewangan yang saling bergantung antara satu sama lain. Ini dapat membantu unit kurangan untuk memiliki kereta sendiri dan mereka perlu membayar balik pinjaman dalam jangka yang panjang, termasuk kadar bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Bagaimanakah teori ini boleh dikaitkan dengan senario dunia sebenar? Seperti yang terpampang pada skrin, artikel tersebut membincangkan tentang bank-bank di Malaysia akan teguh berperanan sebagai tulang belakang kewangan dengan cara menyediakan mudah tunai yang diperlukan di pasaran. Bank pusat iaitu Bank Negara Malaysia akan mengekalkan kedudukan mudah tunai sihat dengan catatan nisbah liputan kecairan kukuh sebanyak 152.5% pada bulan September tahun 2022, iaitu kedudukan yang terus sokong aktiviti pengantara kewangan. Selain itu, BNM juga telah tingkatkan OPR sebanyak 2.75% supaya dapat memberi manfaat kepada sektor perbankan dalam tingkatkan margin untung bersih mereka. Assalamualaikum, nama saya Raratul Janah binti Ahmad Ramazan, nombor metrik A195500. Teori yang saya pilih ialah teori penciptaan kredit perbankan. Kenapa memilih teori ini? Sebab utama saya memilih teori ini adalah kerana pembuktian teori yang telah dikaji oleh Richard Werner. Beliau telah menjalankan kajian serta penjelasan ke atas teori perantaraan kewangan, teori rizal pecahan dan teori penciptaan kredit. Dan beliau membuktikan bahawa teori penciptaan kredit ialah teori yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana sistem kewangan semasa berfungsi pada peringkat transaksi.
Yang kedua, peranan menjana kredit dalam sesebuah ekonomi sama pentingnya dengan fungsi wang dalam sesebuah ekonomi. Teori ini menjadikan bekalan wang yang diperlukan untuk melaksanakan urus niaga dalam ekonomi. Memandangkan wang memainkan pelbagai peranan, begitu juga menjana kredit, membolehkan ekonomi mencapai pertumbuhan dan pembangunan melalui lebih banyak penggunaan, peningkatan permintaan, pelaburan yang lebih besar dan dengan itu peningkatan dalam pekerjaan dan aktiviti dalam ekonomi. Yang terakhir, peranan penting dalam memberitahu di mana sepatutnya ekonomi perlu menumpukan usaha untuk melaksanakan dasar monetari. Jika teori penciptaan kredit adalah benar, maka ia bermakna apabila wang dicipta, jumlah hutang yang disertakan juga dicipta. Ini bermakna dasar kewangan harus disediakan untuk membetulkan keadaan apabila beban hutang menjadi terlalu tinggi. Bilakah teori ini digunakan? Yang pertama, teori penciptaan kredit digunakan semasa ekonomi sedang mengalami inflasi. Semasa inflasi, kerajaan bertindak dengan menerapkan dasar monetari yang ketat di antara bank untuk menghalang penciptaan pemberian kredit. Sebaliknya, dalam ekonomi yang melesik disebabkan deflasi, kerajaan melonggarkan pemberian kredit. Hal ini demikian kerana teori penciptaan kredit dikenali dengan wang yang tersedia untuk orang ramai sebagai medium pertukaran. Yang kedua, menggalakkan ekonomi kepada pertumbuhan inklusif. Teori penciptaan kredit berpendapat bahawa wang dicipta setiap bank mengeluarkan pinjaman kepada peminjam. Kredit disediakan kepada golongan masyarakat yang lebih miskin dan memerlukan yang kemudiannya mewujudkan kuasa beli baru. Dengan adanya teori ini, pengusaha-pengusaha kecil boleh membuat pinjaman sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Justru itu, tenaga buruh baharu diperlukan dan hal ini sekaligus dapat mengurangkan masalah pengangguran dan selanjutnya meningkatkan pendapatan individu. Yang terakhir, merangka dasar yang sesuai. Teori penciptaan kredit membantu dalam merangka dasar yang sesuai dan sepadan dengan realiti institusi ekonomi seperti dasar monetari yang cekap. Bagaimana teori ini dikaitkan dengan senario dunia sebenar? Yang pertama, peningkatan inflasi yang disebabkan peningkatan permintaan berbanding dengan bekalan seiring dengan pembukaan semula ekonomi domestik dan global. Seperti yang saya ulas sebelum ini, teori ini digunakan semasa ekonomi mengalami inflasi. Perkara ini boleh dikaitkan di dalam dunia sebenar. Sebagai contoh, di mana kadar inflasi negara mencatat peningkatan 3.2% pada Disember 2021 yang disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan yang meningkat mendadak pada tahun 2020. Oleh itu, dalam situasi ini, kerajaan perlu bertindak dengan menerapkan dasar monetari yang ketat di antara bank untuk menghalang pemberian kredit. Yang kedua, 5 agensi kerajaan yang memberi pinjaman kepada Bumiputera. Ini berkait rapat dengan penggunaan teori penciptaan kredit di mana bank menyediakan kredit kepada golongan masyarakat yang lebih miskin dan memerlukan yang kemudian dapat mewujudkan kuasa beli baharu. Sebagai contoh untuk mengaitkan teori ini dengan dunia sebenar, sesebuah perniagaan memerlukan wang modal untuk memulakan perniagaan. Dengan adanya modal tambahan dan modal tetap, pastinya akan ada keuntungan selepas itu. Yang terakhir, memberi pembiayaan perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Menurut artikel Sinar Harian, skim pembiayaan perniagaan perhatian mikro dilaksanakan dengan keutamaan untuk membantu 1,000 perusahaan kecil dan sederhana mikro Bumiputera untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Sekian, terima kasih. Yang kelima ialah teori rizal pecahan perbankan. Baiklah, kenapa memilih teori ini? Teori rizal pecahan perbankan ini dipilih kerana ianya bersesuaian dengan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu sistem perbankan dan penciptaan. Teori ini berpendapat bahawa setiap bank adalah perantara kewangan di mana sistem perbankan mencipta wang melalui proses perkembangan deposit berganda.
Rizab pecahan ini dinyatakan dengan lebih jelas di mana rizab yang dibuat oleh Bank Pusat digunakan sebagai input dan kemudian akan diubah ke dalam jumlah wang bank yang jauh lebih besar. Ini dinyatakan dalam buku teks yang telah dikarang oleh Hans pada 1995 pada muka surat 400. Setiap bank jelas diwakili sebagai pengantara keuangan tulen, mengumpul deposit dan juga meminjamkan wang selepas ditolak keperluan rizab. Selain daripada itu, Friedrich John Hyatt juga berpendapat bahawa dengan rizab 10%, setiap bank akan meminjam 90% daripada sebarang deposit yang akan meningkatkan deposit bank lain, yang juga akan mengakibatkan berlakunya penciptaan pelbagai deposit dalam sistem perbankan. Deposit bank lain juga akan meningkat disebabkan oleh deposit bank sebelum ini telah diberi pinjam oleh pihak luar yang ingin membuat pinjaman daripada bank. Jadi, teori ini dapat digunakan dengan 3 waktu, di mana sewaktu bank hendak mengira rizab yang diperlukan, kemudian sewaktu bank hendak mencipta wang dan juga untuk mengatasi masalah inflasi. Baiklah, yang pertama iaitu sewaktu bank hendak mengira rizab yang diperlukan untuk memenuhi keperluan wang tunai di bank. Samuelson menyatakan bahawa oleh kerana semua wang yang dipinjamkan itu akan keluar daripada bank, berlanjutan pinjaman kunci kira-kira yang baru akan menjadikan 10% daripada deposit itu adalah rizab, dan manakala selebihnya adalah lebihan rizab atau yang kita kenali lagi adalah sebagai pinjaman. Selepas itu, selepas daripada perubahan yang berlaku di bank individu akan mempengaruhi kunci kira-kira di bank pusat, kerana rata-rata daripada rizab bank yang digunakan adalah rizab berkanun, di mana rizab berkanun ini haruslah disimpan di akaun kas bank pusat. Kemudian yang kedua ialah teori ini boleh digunakan sewaktu mencipta wang. Sebagai contoh, sekiranya ada pelabur luar ingin memasukkan wangnya ke dalam bank di negara kita. Jadi bank akan mendapat deposit dan bank itu akan mengira rizab untuk deposit tersebut dan pinjaman yang dapat dilaburkan terhadap deposit tersebut. Maka ia akan berlakunya penciptaan kredit yang berlaku di bank itu. Dan yang ketiga ialah ia dapat mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan dengan menaikkan nisbah rizab bank pusat. Apabila kenaikan nisbah rizab pusat ini, maka meningkatnya peratusan rizab yang dikenakan bank pusat itu ke atas deposit pelabur tersebut. Kenaikan nisbah rizab ini akan mengurangkan lebihan rizab atau akan mengurangkan pinjaman bank perdagangan dan akan menghadkan penciptaan kredit. Kesannya, penawaran wang dan kadar bunga akan meningkat, di mana apabila menaiknya kadar bunga, ia akan mengurangkan perbelanjaan agregat dan secara tidak langsung ia dapat mengurangkan masalah inflasi tarikan permintaan. Kaitan teori ini dengan senario dunia sekarang. Seperti yang kita dapat lihat sekarang bahawasanya ekonomi negara kita dan juga negara di luar sana iaitu ekonomi dunia sedang mengalami inflasi. Oleh itu, dengan adanya teori rizab pecahan perbankan ini, kebanyakan negara akan menggunakannya untuk mengawal pendapatan dan perbelanjaan negara mereka. Mengikut statistik aset rasmi yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia sendiri, yang mendapati bahawa jumlah rizab negara ialah 153 bilion, manakala untuk jumlah rizab tahun sebelumnya iaitu tahun 2021 sebanyak 116 bilion. Ini menunjukkan peningkatan yang berlaku saban tahun. Manakala selain daripada itu juga, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun akhir, iaitu rizab antarabangsa meningkat hampir 4 bilion pada tahun ini.